anugerah yang akan diberi minum kepada siapa yang layak, dan mereka yang minum air itu tidak akan dahaga selamanya. Di sana ada perkaitan yang erat antara apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dan juga para ulama tafsir dan seumpamanya. Yang keduanya adalah benar, dengan maksud kalau ingin mendapat peluang untuk minum air itu ataupun menghampiri kolam Al-Kautsar itu, kita mestilah menjadi orang yang setia beramal dengan Al-Quran. Yaitulah merupakan anugerah Allah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang layak minum Al-Kautsar, air Al-Kautsar itu adalah mereka yang benar-benar mempertahankan ajaran Al-Quran. Mereka orang yang membaca, memahami dan beramal dengan kandungan Al-Quranul Karim. Seterusnya mempertahankan sehingga akhir hayatnya, supaya Al-Quran itu bukan hanya dibaca, bukan hanya diperdengarkan dengan bacaan yang betul mengikut hukum tajwid dengan tarannumnya, tetapi juga Al-Quran itu berjalan di atas muka bumi Allah dengan pelaksanaan kepada hukum hakamnya yang merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia. Sebab itulah apabila kita berkata kita kasih kepada Nabi, kita sayang kepada Nabi, kita cinta kepada Nabi, tidak memada hanya semata-mata kita mengungkapkan selawat sahaja. Tidak memada semata-mata kita berkata, aku beramal dengan sunnah Nabi, berpuasa pada hari Isnin umpamanya, tetapi kita melaksanakan semua amalan dan sunnah baginda itu dalam semua aspek kehidupan. Sama ada sunnah harian amalan baginda, termasuklah jihad dan perjuangan yang merupakan sunnah yang sangat besar yang dilakukan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh melihat contoh yang ada kepada orang yang berada di keliling Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengukur sejauh manakah cinta dan kasihnya yang mereka buktikan kepada baginda Rasul itu. Ialah bukan hanya mereka mendampingi Nabi, banyak berselawat kepada baginda, beramal dengan sunnah hidup baginda, tetapi mereka melakukan jihad dan perjuangan sehingga mereka sanggup disiksa. Walaupun berhadapan dengan kematian, mereka sanggup demi mempertahankan agama Islam yang tercinta ini. Inilah yang berlaku kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Hudzafah, yang menjadi suatu ikon yang sangat hebat, yang disebut sebagai sahabat kepada dua pemuka besar Rom dan Parsi. Pernah diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Hudzafah ini untuk menghantar surat menyampaikan risalah Islam ini kepada Kisra, kepada Raja Parsi, dengan menaiki unta dalam perjalanan yang sangat jauh.
terus sampai ke pintu istana Kisra Parsi pada waktu itu. Pengawal berkata, kamu tidak boleh berjumpa, surat akan aku berikan. Abdullah berkata, tidak, aku diamanahkan oleh Nabi untuk menyampaikan sendiri surat ini kepada raja kamu. Terus raja memanggilnya masuk menghadap. Diberikan surat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimah yang ringkas dan padat, min Muhammad Rasulullah, lalu dibaca dengan penuh rasa kemarahan. Akhirnya dikoyak rabak akan kertas surat itu dan dihalau Abdullah bin Huzafah keluar daripada istana, balik sampai berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berkata dengan sabda baginda, akan dihancurkan kerajaan Parsi ini seperti mana ia mengoyak surat yang dihantar kepadanya. Dia marah kerana Nabi menyatakan ucapan tulisan itu mengutamakan, mendahulukan nama Nabi Muhammad daripada dia, dengan maksud kebesarannya dilemahkan. Sepatutnya didahulukan nama dia dahulu sebagai raja yang hebat. Akhirnya di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, kerajaan Parsi jatuh dalam peperangan yang sangat hebat yang dipimpin oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, Abdullah bin Huzafah juga menjadi panglima dalam peperangan di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab melawan tentera Rom. Kemudian dia ditangkap dengan beberapa sahabat yang lain. Raja Rom berkata, jangan dibunuh akan tawanan-tawanan itu. Dibawa sampai ke istana Rom. Raja Rom berkata, akan aku berikan kepada kamu harta yang banyak, perempuan yang cantik, dengan syarat kamu menganut agama Nasrani, keluar daripada agama Islam itu. Lalu Allah berkata, tidak akan aku tukar agama yang aku sayang ini. Walau apapun harta seluruhnya diserahkan kepada aku, apapun godaan dunia kepada aku, sekali-kali aku tidak akan meninggal agama yang aku sayang dan Nabi yang aku cinta ini. Tak apa. Tidak mengapa. Diperintahkan pengawalnya mengikat Abdullah bin Huzafah. Kemudian diminta pemanah untuk memanah kakinya. Lalu dia berkata, raja berkata, apakah engkau akan tukar agama kepada agama Nasrani ini? Tidak sekali-kali. Kalau kamu menyiksa aku dengan apa sekalipun, tidak akan aku tukar agama. Diperintahkan pengawal kepada Abdullah untuk dimasukkan dalam penjara. Dibiarkan, tidak diberikan makan dan minum. Kemudian diberikan arak untuk diminum. Lalu Huzafah berkata, tidak akan aku minum walaupun sedikit pun dari perkara yang diharamkan oleh agama ini. Ketegasan yang luar biasa itu mengkagumkan Raja Rom. Lalu akhirnya dia berkata kepada pengawal, sediakan kawah yang besar, masukkan minyak panas, menggelegak. Akhirnya ketika dibawa Abdullah untuk dihumbankan dalam kawah yang sangat panas itu, Abdullah bin Huzafah menangis teresak-esak. Pengawalnya heran dan raja pun bertanya, kenapa kamu menangis? Aku menangis karena aku hanya ada satu nyawa. Kalau aku ada 1000 nyawa, aku akan berkali-kali mati syahid demi mempertahankan agama ini. Akan aku mati dalam keadaan yang diridai oleh Allah. Raja Rom tidak jadi membunuhnya. Kemudian dilepaskan. Ada riwayat mengatakan dilepaskan juga dengan beberapa tawanan Islam yang lain. Dan balik ia dengan maksud Raja Rom begitu kagum
dengan keimanan yang sangat luar biasa yang ada kepada diri sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia dipuji oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kerana ketabahan, kesabaran, istiqamah mereka mempertahankan iman mereka kepada Allah Rabbul Izzah. Inilah contoh yang banyak lagi di kalangan para sahabat yang mana mereka memaknakan mereka itu orang Islam yang benar-benar beriman, kasih kepada Allah dan Rasul, kemudian membuktikan diri mereka tidak boleh ditawar dengan harga yang murah. Iman mereka kerana keyakinan mereka kepada Allah dan Rasul sangat luar biasa. Ada yang mati ketika mempertahankan Nabi dalam perang Uhud. Mendada apabila panah sampai kepada mereka, mati demi mempertahankan Nabi dalam perang Uhud. Para sahabat disiksa, keluarga Yasir, Bilal dan seumpamanya, yang semua itu sejarah membuktikan bahawa inilah contoh-contoh pemuda dan sahabat Nabi yang mereka itu disebut sebagai ahli syurga. Kerana apa? Kerana mereka menjadi orang yang benar-benar memaknakan kasih mereka kepada Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Inilah tanda iman yang sangat hebat, yaitulah apabila kita menjadikan Allah dan Rasul lebih kita kasih daripada segala-galanya. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, memaknakan kasih kepada Nabi itu, kita tingkatkan selawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tingkatkan amalan sunnah baginda. Yang ketiga, kita tingkatkan jihad dan perjuangan kita bagi mempertahankan Islam ini dalam keadaan kita jauh daripada baginda Rasul. 1400 tahun lebih Nabi telah meninggalkan kita. Hari ini orang-orang kafir bersatu menentang Islam. Sebahagian mereka melakukan suatu provokasi, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang berlaku di Prancis pada hari ini, yang menggambarkan bagaimana mereka berani untuk menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menyedihkan, umat Islam bukan keseluruhannya bangkit, sebahagian bangkit, tapi sebagian besar lagi masih lena dan alpa, tidak tahu menahu apa yang sedang dialami dan dilakukan oleh musuh, menghina batang tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sebahagiannya hanyut dengan budaya Hinduisme dan sebagainya, hanyut dengan hiburan dan sebagainya, hanyut dengan dunia dia sendiri, tanpa mengambil tahu apa yang dilakukan musuh kepada umat Islam dan khususnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita buktikan sayangnya kita kepada Nabi dengan kita menyatakan bantahan, sekurang yang menulis dalam FB Facebook kita, menyatakan bantahan demi bantahan kepada mereka yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti sayang dan kasihnya kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, dan marilah sama-sama dalam suasana memohon Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kita mendidik anak-anak kita, keluarga kita dengan membacakan kisah-kisah Nabi dan keluarga baginda. Seterusnya menghidupkan rumah tangga kita dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang paling penting, yang sangat penting, sebab disebut oleh Syekh Abdul Rahman Al-Mubarakfuri di antara kalimah akhir yang disebut baginda sebelum baginda wafat adalah as-salat, as-salat. Tentang salat yang merupakan perkara yang sangat penting, yang menunjukkan betapa pentingnya kita meningkatkan kesedaran khususnya di kalangan sahabat-sahabat kita untuk terus menghidupkan salat, termasuklah salat berjamaah. Walaupun dalam suasana mungkin PKP yang masih belum selesai ini, COVID yang masih belum selesai ini, marilah kita terus mengimarahkan rumah-rumah Allah, membesarkan Allah Azza wa Jalla
di rumahnya, di masjidnya ini. Mudah-mudahan Allah memakbulkan doa kita dan memelihara kita dari wabah yang insya Allah akan berakhir waktunya dengan kembali kita dengan keadaan yang lebih baik untuk meneruskan kehidupan dan meningkatkan amalan dan ketakwaan kita, di samping terus berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kesejahteraan dan rahmatnya kepada kita semua insya Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimanfaatkan dan disampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain insya Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأجل وعنهم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أبي القاسم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى النور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذي هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جل الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن مرحوم سلطان بدريشة وجميع الأسرة الملكية. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.